Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada mesyarah kami, Puan Nadia. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tentang bahaya ideologi Barat terhadap pembentukan akhlak remaja. Jadi, sebelum saya mulakan dengan pendahuluan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ani Syuhada binti Aziz daripada kelas AP 2291A. Saya akan menerangkan sedikit tentang pendahuluan dan juga definisi serangan ideologi. Sudah diketahui umum bahawa iman merupakan perkara yang amat penting dalam kehidupan setiap umat Islam di muka bumi ini. Iman yang dipelajari haruslah diterapkan supaya tidak mencapai titik kemungkaran. Selain itu, setiap kejayaan yang diperoleh haruslah berlandaskan keimanan dan ketakwaan agar kehidupan kita tidak terbabas dalam lembah kekufuran. Seterusnya, perkara ini telah menjadi perbahasan di seluruh dunia tentang ketaksuban musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan iman dan akidah umat Islam. Mereka pasti akan terus mencuba merosakkan iman individu Muslim daripada generasi ke generasi. Oleh itu, kekuatan iman dalam setiap diri umat Islam amat penting supaya tidak terjerumus dengan hal yang boleh memberi kesan buruk. Kemudian saya akan menerangkan secara ringkas tentang serangan ideologi. Mengikut sumber yang dipercayai, serangan ideologi ini merupakan serangan halus melalui minda ataupun dipanggil brainwash dalam istilah Inggeris. Selain itu, minda umat Islam dapat diserang walaupun dalam keadaan sedar sepenuhnya. Oleh itu, setiap gerak-geri dan perilaku kita telah dikawal kerana terjadinya serangan ideologi ini. Akhir sekali, serangan ideologi ini merupakan perkara yang amat bahaya, terutama sekali golongan muda pada masa kini kerana mereka sedang berada di fasa ingin mencuba perkara baru. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Ani Syuhada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sarbina Ma'ruf akan meneruskan pembentangan ini dengan penerangan dan kesan sekularisme cara iman seorang mukmin. Secara dasarnya, sekularisme ini berasal daripada perkataan Latin seculum atau secular yang membawa banyak maksud. Tetapi maksud yang ditafsir oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas ialah masa atau zaman. Ideologi sekularisme wujudnya dari penjajahan barat yang bertujuan untuk merenggangkan kesepaduan antara agama dan kehidupan. Bagi mereka, agama ini hanya digunakan bertujuan ritual semata-mata yang berkaitan dengan ibadah, perkahwinan, perkara-perkara mistik serta hanya untuk menenangkan tidur malam. Konsep ini ditarifkan sebagai the separation of church and state dalam bahasa Inggeris. Hal ini bermaksud hal berkenaan agama tidak dibenarkan campur tangan dengan hal pentadbiran sebuah negara dan begitu juga sebaliknya. Pemisahan ini dihadapi oleh penganut agama gereja apabila mereka cuba menjauhi ideologi ini. Para pentadbir negara mula meluahkan kekecewaan dengan asbab penganut-penganut tidak berkeinginan untuk membincangkan hal-hal ehwal negara dan persepsi ini juga tempias ke umat Islam ketika negara Islam diterokai. Bahaya sekularisme ini dapat dilihat apabila ketua negara Islam yang besar seperti di Arab semakin berlumba-lumba untuk mengejar kejayaan dan kekayaan negara menandingi negara barat yang lain. Salah satu cara untuk mereka kecapi kejayaan ini adalah dengan membenarkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam untuk masuk ke negara mereka. Contohnya, mereka alpa dan terlibat dalam perniagaan haram seperti perjudian, kasino, meminum arak, berpesta campuran antara lelaki dan perempuan dan perkara-perkara lain yang menyerupai perbuatan masyarakat barat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pulangan keuntungan yang tinggi kepada negara dan sokongan ramai orang bukan Islam. Di samping itu, sekularisme telah menanam pandangan terhadap negara Islam yang melahirkan masyarakat mundur dan kolot kerana bertegas untuk tidak bercampur dengan zaman moden. Seperti yang diketahui umum, kelakuan seks sejenis semakin merebak ke Malaysia dan merosakkan akidah dan iman anak-anak muda kita. Al-Quran telah menegaskan atas azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut AS yang degil dan masih melakukan hubungan sejenis. Jika kita tidak bertegas dalam hal ini, maka akan timbul pelbagai isu yang berkemungkinan mengubah yang telah sedia ada, seperti kecelaruan dalam isu jantina, kategori tandas, hak-hak wanita, pengangkutan wanita serta pembagian harta atau faraid. Tambahan pula, ia akan menimbulkan isu dan mengelirukan iktilat antara jantina lelaki dan perempuan, ruang solat serta asrama lelaki dan perempuan. Jika negara kita terjebak dengan perkara-perkara begini,
Masyarakat Islam dan bukan Islam akan mula persoalkan keteguhan hal-hal agama, terutama yang berbentuk metafizikal dan tidak logik pada pemikiran mereka seperti kewajipan menutup aurat, isu berkaitan solat dan sebagainya. Oleh itu, pada pandangan saya, amatlah digalakkan untuk para ulama berada dalam barisan ketua-ketua negara bagi menasihati mereka jika kita hampir tersasar dari jalan yang benar. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan berikan pembentakan ini kepada presenter seterusnya, Saudari Nuha. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sabina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disedia maklum, nama saya Nuha Eleni Binti Musaffar dan akan mengucapkan pula tentang ideologi barat yang kedua, iaitu humanism. Istilah humanism sebagaimana yang dipahami pada hari ini adalah merujuk kepada satu sistem pemikiran yang memberi penekanan terhadap nilai kemanusiaan dan kebajikannya. Fahaman ini juga telah menafikan kebergantungan manusia kepada unsur agama dan agama dilihat sebagai sesuatu yang menyusahkan hidup manusia. Pada mulanya, fahaman humanism telah muncul di Itali seawal abad ke-14 lagi dan seterusnya telah meluas ke seluruh dunia Eropah. Namun, sehingga abad ke-18, pengertian dan konsepnya adalah tidak jelas dan dipahami bukan sebagaimana pemahaman pada hari ini kerana ia sangat berkisar dengan aspek pendidikan dan keintelektualan. Selain itu, golongan humanis ini pada ketika itu adalah merujuk kepada golongan yang cerdik pandai yang mendalami dan menguasai ilmu-ilmu seperti ilmu sejarah, tata bahasa, kesusasteraan, klasik, falsafah moral dan sebagainya. Sebenarnya, humanism dengan makna dan pendekatan atheism sebagaimana yang dipahami hari ini merupakan cetusan idea daripada tokoh komunis iaitu Karl Marx. Menurut Karl Marx, humanism diperkenalkan bertujuan untuk menafikan kewujudan dan kekuasaan Tuhan seharusnya memisahkan manusia daripada agama. Malahan, Marx dengan beraninya telah menegaskan bahawa manusia adalah pencipta agama dan bukan agama yang menciptakan manusia. Menjadi seorang Muslim yang humanis seperti yang dibawa oleh Barat boleh menjejaskan kedudukan amal perbuatan zahir di sisi iman. Hal ini kerana seorang humanis menolak sebarang petunjuk daripada agama sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutuskan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi keseluruhan manusia. Di dalamnya juga sudah terkandung perintah dan larangan yang menyentuh segala amal perbuatan dan tindak tanduk manusia di atas muka bumi ini. Selain itu, kefahaman humanism juga boleh mendorong remaja kepada pemikiran mujiah yang hanya meletakkan iman di dalam hati semata-mata tanpa sebarang peranan terhadap kehidupan lahiriah mereka. Jadi saudara-saudari sekalian, kesimpulannya menurut Islam, manusia tidak mutlak dan kemampuan manusia adalah terbatas. Walaupun manusia mempunyai kelebihan, namun ia juga mempunyai banyak kekurangan dan secara fitrahnya, manusia sentiasa terarah untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Justeru, jiwa manusia amat memerlukan agama untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka di dunia ini. Sekian sahaja daripada saya dan saudari Natila untuk penerangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Saya Siti Natila Nazira akan menerangkan tentang hedonisme. Mengikut istilah hedonisme bererti pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Menurut Loren Bagus pula, hedonisme ialah konsep moral yang menyamakan kebaikan dengan kesenangan. Manakala Mustafa Kamil Ayub menyatakan bahawa hedonisme ialah satu sistem nilai barat yang menilai kebaikan hanyalah semata-mata keseronokan yang sama dengan nilai moral mereka, iaitu kesenangan dan keberuntungan. Slide seterusnya, hedonisme ialah ajaran falsafah yang membawa maksud bahawa tujuan hidup terfungsi adalah demi kesenangan. Hedonisme kuno diajarkan oleh Eryxippus, Democritus, Epicurus mengutamakan diri sendiri, sedangkan hedonisme moden daripada falsafah Inggeris bersifat umum dalam erti sosial kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Kesan hedonisme terhadap kedudukan iman. Hedonisme merupakan satu ancaman bahaya yang menyerang umat Islam dari segi gaya hidup. Jika Muhammad Uthman mengatakan ideologi sekularisme menggunakan medium pendidikan barat sebagai faktor penyebarannya, maka hedonisme dapat dilihat begitu menonjol sekali melalui hiburan. Hedonisme meninggalkan kesan ke atas umat Islam di dalam dua perkara yang dianggap teras agama Islam yang sepatutnya boleh bertindak sebagai pelindung umat Islam, iaitu akidah dan akhlak.
Dengan hedonisme, masyarakat akan terjebak melakukan pelbagai kemaksiatan seperti hiburan keterlaluan, pergaulan bebas yang diakhiri dengan seks bebas, tabiat menonton video lucah, perlumbaan haram, ketagihan dadah dan arak serta lain-lain. Kesemua ini bercanggah dengan sifat-sifat sebagai seorang yang beriman, yang sentiasa bertakwa dan takut untuk melakukan sebarang kemaksiatan terhadap Allah SWT. Akibatnya, budaya hedonisme akan menjadi sebati dalam diri seseorang mukmin, lalu menenggelamkan identitinya. Maka ketika itu iman akan disangka hanya terletak di hati semata-mata dan ia tiada kena-mengena sama sekali dengan amal perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqmanul Hakim bin Amiruddin. Saya akan bincangkan pasal kesimpulan. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa betapa besarnya ancaman Barat terhadap Islam, khususnya pada golongan remaja. Dapat disimpulkan bahawa kemasukan ideologi-ideologi yang datang daripada Barat tanpa sebarang tapisan boleh membawa implikasi negatif terhadap iman umat Islam. Ideologi-ideologi seumpama ini apabila dibiarkan membudaya dalam masyarakat Islam akan melahirkan individu-individu Muslim yang berfahaman komunis, humanis, artis dan lain-lain. Sebab apa? Sebab mereka mengetahui bahawa golongan remaja ini adalah salah satu lapisan yang akan membawa agama untuk menentukan arah tuju di masa hadapan. Oleh sebab inilah mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk melalaikan remaja-remaja Islam supaya mereka terus leka tentang Islam, malah mengagungkan budaya Barat yang tidak elok. Remaja yang tidak berpegang Islam dengan kukuh hanya akan melemahkan kedudukan Islam. Remaja Islam perlulah dijaga daripada dipengaruhi oleh anasir-anasir buruk daripada Barat. Generasi remaja yang akan menentukan masa hadapan, seperti Imam Al-Ghazali pernah berkata, jika kita ingin tahu corak dan rupa bentuk masa hadapan, lihatlah kepada generasi muda hari ini. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan masa muda dalam menentukan arah tuju kehidupan kita, agama dan juga negara. Antara cadangan yang boleh diberikan ialah mengadakan aktiviti kerohanian. Dengan ini kita dapat mendedahkan remaja tentang agama dengan lebih dalam. Selain itu, remaja perlu meninggalkan sikap mengagungkan budaya Barat supaya tidak mudah terpengaruh. Remaja juga perlu memilih rakan sebaya yang boleh membawa ke arah ideologi yang lebih positif. Akhir sekali, pihak yang berkaitan boleh mengadakan program-program berkaitan dengan bahaya pengaruh ideologi. Itu sahaja daripada kumpulan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.